Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Halim, nombor matrik 260721. Okey, untuk subjek GM 3053 iaitu pengurusan latihan dalam organisasi. Okey, tajuk kumpulan yang kami pilih iaitu latihan dan pembangunan. Pendahuluan untuk tajuk ni iaitu definisi. Inisiatif latihan dan pembangunan ialah aktiviti pendidikan dalam organisasi yang direka untuk meningkatkan prestasi kerja seseorang individu atau kumpulan. Okay, nombor 2, program latihan boleh dibuat secara bebas atau dengan sistem pentadbiran pembelajaran dengan matlamat pembangunan jangka panjang pekerja. Okay, nombor 3, latihan adalah satu aktiviti yang membawa kepada tingkah laku mahir, mengajar pekerja kemahiran asas yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Okay, untuk subtopik yang kedua iaitu definisi dan pengertian latihan. Okay, latihan ialah tindakan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Beberapa definisi penting latihan adalah seperti berikut. Okay, menurut Gary Dessler, latihan ialah proses mengajar pekerja baru kemahiran asas yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Okay, menurut Jack Halloran, latihan ialah proses penghantaran dan penerimaan maklumat yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Okey, menurut Edwin B. Flippo pula, latihan ialah tindakan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja untuk melakukan kerja tertentu. Iaitu objektif program latihan. Okey, objektif yang utama atau pertama ialah matlamat utama pendidikan formal bagi pengurus adalah untuk meningkatkan keupayaan untuk belajar daripada pengalaman. Matlamat kedua adalah untuk meningkatkan keupayaan untuk membantu orang bawahan belajar daripada pengalaman. Okey, subtopik seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi bin Zulkifli, nombor matrik 265319. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Okey, sekarang ni saya akan cerita tentang terdapat 3 tujuan berbeza untuk latihan, iaitu memperolehi pengetahuan intelek, memperolehi kemahiran manual, memperolehi kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, untuk memperolehi pengetahuan intelek ni, okey, contohnya seorang jurutera ni, elektrik, mungkin dia memerlukan lebih banyak pengetahuan daripada yang dia miliki sekarang kerana reka bentuk litar yang berlainan. Okey, pekerja baharu mungkin memerlukan pengetahuan tentang dasar syarikat. Okey, itu yang dimaksudkan memperolehi pengetahuan intelek. Okey, untuk memperolehi kemahiran manual ni, okey, memperolehi kemahiran manual ni memerlukan latihan atau pengalaman yang disertai dalam bentuk maklum balas. Okey, pembelajaran kaedah percubaan dan kesilapan tulen boleh dipercepatkan dengan bimbingan, tetapi individu itu tidak boleh belajar melainkan dia melakukan dan menerima isyarat yang memberitahunya tentang kejayaan usahanya sendiri. Okey, memperolehi kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, kebanyakan kerja pengurus ni adalah menyelesaikan masalah, ia termasuk mengatur aktiviti sendiri ataupun orang bawahannya. Okey, selain daripada perancangan dan pelbagai aktiviti yang membuat keputusan lain. Okey, ini adalah kemahiran yang terlibat dalam metodologi masalah, mentafsir data yang berkaitan menilai penyelesaian alternatif dan mendapatkan maklum balas mengenai keberkesanan penyelesaian. Okay. Kemahiran ini boleh dipertingkatkan dan pendidikan bilik darjah adalah satu kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Okey, untuk contoh program latihan dan pembangunan. Okey, latihan pekerjaan ini mungkin berlaku pada minggu pertama di syarikat baru ataupun secara berkala sepanjang tempoh pekerjaan mereka. Okey, berikut ialah 10 contoh program latihan yang perlu dipertimbangkan. Okey, yang pertama adalah orientasi, onboarding, latihan dalaman, latihan penyumbaran luar, persidangan industri, latihan pengurusan, latihan kemahiran teknikal, membayangkan, latihan produk dan yang terakhir adalah latihan wajib. Okey, untuk trend semasa dalam latihan dan pembangunan. Okey, pasaran korporat berubah dengan cepat dan perniagaan mesti fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Okay, teknologi ini merupakan salah satu pemacu utama dalam perubahan pesat ini dengan automasi dan kecerdasan buatan AI di hadapan. Okey, 4 arah aliran utama yang memberi kesan sebagaimana organisasi mesti memikirkan semula latihan dan pembangunan. Okey, latihan yang pertama adalah latihan mudah alih jauh.
latihan AI, pembelajaran yang tangkas dan model pembelajaran fleksibel jauh. Okey. Sekarang ni saya akan terangkan tentang latihan mudah alih jauh. Syarikat hari ini kita boleh mendapati ia hanya perkara yang perlu diketahui oleh pekerja, tetapi juga bila, di mana dan bagaimana pengalaman pembangunan membolehkan prestasi. Okay. Dengan kemajuan teknologi dalam teknologi mudah alih sekarang ni, syarikat lebih bergantung kepada tenaga kerja mudah alih. Okay. Untuk latihan AI, sistem AI boleh memproses maklumat tidak berstruktur dengan cara yang sama ataupun tidak sama seperti manusia. Sistem ini memahami corak bahasa dan input deria, termasuk teks, gambar, isyarat pendengaran. Okay, perisian berasaskan AI ini boleh menyesuaikan cara kandungan latihan yang disampaikan kepada pelajar. Okay. Pembelajaran yang tangkas. Okey, itu pembelajaran yang tangkas ialah satu proses yang menggalakkan pekerja untuk belajar dengan melakukan dengan berulang kali dan berinspirasi kepada perubahan pembelian organisasi. Okey, untuk model pembelajaran fleksibel jauh ni, walaupun pembelajaran jarak jauh telah wujud sekian lama dan masa COVID pun banyak yang pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Okey, untuk syarikat mempunyai pengurusan tenaga yang mudah alih yang berdaya tahan, fleksibel, organisasi ini mengetahui bahawa tenaga kerja jauh perlu produktif, terlibat dan terus berusaha ke arah pembelajaran dan penambahbaikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fizul bin Mazni, 260673. Okey, di sini saya akan menerangkan 5 langkah-langkah dalam proses latihan atau fasa latihan. Langkah yang pertama, tentukan jika latihan diperlukan. Okey, langkah ini adalah proses latihan dalam menentukan keperluan latihan. Tujuan keseluruhan fasa ini ialah untuk menilai sama ada latihan diperlukan ataupun tidak. Jika diperlukan, pihak majikan haruslah menyediakan kepada pihak pekerja mereka. Okey, yang kedua adalah tentukan jenis latihan diperlukan. Okey, pekerja sendiri boleh memberi maklumat yang berharga tentang diri mereka, apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan kualiti kerja mereka, untuk menjadikan mereka lebih baik dalam pekerjaan mereka. Pihak majikan harus tanya sahaja kepada mereka. Yang ketiga adalah mengenal pasti matlamat dan objektif. Apabila keperluan latihan pekerja telah dikenal pasti, pihak majikan kemudiannya boleh membuat persediaan untuk latihan. Okey, objektif dia adalah untuk mereka pihak majikan mahu pekerja mereka lakukan dengan lebih baik ataupun berhenti melakukan. Langkah yang keempat adalah melaksanakan latihan. Latihan harus dibentangkan supaya organisasi dan maknanya jelas kepada para pekerja. Program latihan ini berkesan membolehkan pekerja mengambil bahagian dalam proses latihan dan mengamalkan kemahiran ataupun pengetahuan mereka. Dan yang kelima, penilaian program latihan. Salah satu cara untuk memastikan bahawa program latihan ini mencapai matlamatnya dengan dinilai oleh kedua-dua pihak, iaitu pelatih ataupun pihak majikan atau tenaga kerja. Ia akan membantu majikan atau penyelia menentukan jumlah pembelajaran yang dicapai dan sama ada prestasi pekerja tersebut meningkat ataupun sebaliknya. Yang seterusnya adalah kelebihan program latihan. Okey. Program latihan ini membawa banyak faedah dari segi kebaikan kepada organisasi dan para pekerja. Kelebihan kepada organisasi adalah yang pertama, peningkatan kecekapan pekerja. Pengawasan yang dikurangkan, kurangnya pembaziran, mengurangkan pusing ganti, membantu dalam fungsi organisasi yang lebih baik, hubungan pengurusan buruh yang lebih baik. Dan seterusnya, kelebihan kepada pihak pekerja pula. Program latihan ini adalah mempunyai kelebihan berikut, iaitu yang pertama, keyakinan diri. Yang kedua, tahap motivasi yang meningkat. Yang ketiga, ganjaran yang tinggi. Okey, yang berikutnya, dalam latihan dan pembangunan, kita mesti ada prinsip latihan, iaitu dalam prinsip latihan mesti ada latihan yang berterusan dan juga yang dirancang secara sistematik agar dia mencapai hasil yang sangat memuaskan dari segi kecekapan, dan hasilnya mesti manfaat kepada organisasi dan para pekerja. Okey, menurut Littlefield, CI dan Rachel P,
Program latihan ini berkesan di atas sebab-sebab prinsip yang berikut. Dan menjadi asas untuk program latihan ini adalah seperti latihan yang paling berkesan apabila pengalaman pembelajaran itu berlaku dalam keadaan yang sama dengan keadaan yang sebenar yang berlaku di tempat kerja. Okey, yang kedua, latihan adalah paling berkesan jika penyelia dan pelatih bertanggungjawab di atas kemajuan calon atau keputusan keseluruhan program latihan. Okey, yang ketiga, latihan adalah paling berkesan jika pelajar diberi perhatian dan arahan yang membantu mesra dan peribadi. Ini akan mewujudkan keyakinan diri dalam diri pekerja dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safar bin Azhar 265336. Okay, saya akan sambung tentang mengenal pasti keperluan latihan. Tujuan latihan mengenal pasti keperluan latihan ini adalah untuk mengenal pasti jurang antara kecekapan dan yang diperlukan dan sebenar untuk menentukan jenis latihan yang akan membantu merapatkan jurang itu. Adalah penting untuk menilai sama ada terdapat keperluan untuk latihan. Dua elemen perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan analisa keperluan latihan, keperluan pekerja dan keperluan peribadi. Pada masa yang sama, Robin dan DeCenzo telah mencadangkan beberapa soalan pada pihak pengurusan untuk pekerja menjawab soalan-soalan tersebut bagi menentukan keperluan latihan seseorang pekerja, dan dengan ini ia dapat menunjukkan hubungan rapat antara perancang sumber manusia dan penentuan keperluan latihan. Cabaran latihan dan pembangunan. Artikel dan tinjauan industri terkini mencadangkan bahawa banyak latihan korporat mungkin tidak berkesan. Kebanyakan latihan tidak akan dikekalkan sepenuhnya oleh pelajar. Peniaga mesti membina budaya pembelajaran berterusan kendiri, motivasi kendiri dan program pembelajaran jarak jauh terfokus dan latihan tepat masa mudah leh. Organisasi juga perlu memikirkan semula rangka kerja yang lebih besar tentang kemahiran yang diperlukan dalam masa terdekat ini. Ini kerana kajian IBM peringkat Meta baru ini meramalkan bahawa lebih daripada 120 juta pekerja di 12 ekonomi terbesar dunia mungkin perlu dilatih semula dalam tempoh 3 tahun akan datang kerana automasi dan didayakan. Okey, akhir sekali kesimpulan, latihan dan pembangunan adalah salah satu perkara yang paling rendah dalam senarai keutamaan kebanyakan syarikat. Okey, apabila ia dianjurkan, ia selalunya atas ketunan Jabatan Sumber Manusia. Okey, walau bagaimanapun terdapat nilai yang sangat besar dalam menganjurkan sisi latihan dan pembangunan yang sesuai untuk pekerja. Latihan membolehkan pekerja ini memperolehi kemahiran baru, mempertajamkan kemahiran yang sedia ada, berprestasi lebih baik dan meningkatkan produktiviti serta menjadi pemimpin yang lebih baik. Okey, memandangkan syarikat ialah jumlah keseluruhan yang dicapai oleh pekerja secara individu, organisasi harus melakukan segala-galanya dalam kuasa mereka untuk memastikan pekerja ini berprestasi pada kemuncak mereka. Okey, sekian, terima kasih daripada kami.